Assalamualaikum dan salam sejahtera buat para pelajar kelas PK Afdal dan PK Adil yang mengambil mata pelajaran Kemahiran Hidup Perkebunan tingkatan 1 KSSM Pendidikan Khas. Jadi pada hari ini, pada tarikh 17 Februari 2021, hari Rabu, cikgu akan menyambung semula sesi pengajaran kita berkaitan dengan tajuk asas pertanian di negara kita, Malaysia. Jadi, cikgu harap kamu semua telah bersedia untuk menerima pengajaran daripada cikgu pada pagi ini. Untuk hari ini, dalam bab 1 pertanian di Malaysia, kita akan belajar berkenaan dengan tajuk peluang pekerjaan dalam bidang pertanian. Maksudnya di sini, cikgu pada hari ini akan mengajar kepada kamu apa yang boleh kita jadi, ataupun yang boleh kita kerja nanti apabila kita dewasa ataupun sudah besar nanti dalam sektor pertanian. Baik, objektif kita pada hari ini, pada akhir pengajaran ini, murid akan dapat menyatakan sekurang-kurangnya 3 peluang pekerjaan dalam bidang pertanian. Sebenarnya, dalam bidang pertanian ini terdapat berbagai-bagai pekerjaan yang boleh kita ceburi. Bermula daripada pegawai penyelidik, seorang pekebun sayur, ataupun peternak haiwan. Itu adalah 3 contoh yang cikgu berikan. Sebenarnya ada banyak lagi peluang pekerjaan yang boleh kita ceburi dalam sektor pertanian. Jadi, apakah pekerjaan-pekerjaan itu? Okey, selepas ini cikgu akan terangkan kepada kamu. Baik, perhatian. Sebelum kita memulakan pelajaran kita pada hari ini, pastikan kamu merujuk kepada lembaran modul yang telah cikgu sediakan. Lembaran modul ini ada cikgu sertakan bersama dengan buku nota kamu semasa pengambilan modul tempoh hari oleh ibu bapa kamu. Jadi kamu boleh gunakan modul ini sebagai rujukan kamu. Selepas kamu menjadikan ia sebagai rujukan, tulis nota dan potong keratan nota ini dan tampalkan ke dalam buku nota kamu. Cikgu harap kamu jelas dengan apa yang cikgu minta. Tulis nota ini dan potong keratan rajah yang jadual 1.2 ini dan kemudian kamu tampalkan di dalam. Kita mulakan sesi pengajaran kita sekarang. Peluang pekerjaan dalam bidang pertanian. Selama ini kita hanya berfikir bahawa bidang pertanian ini hanya untuk seorang pekebun ataupun seorang penternak haiwan ternakan. Sebenarnya ada berbagai-bagai jenis pekerjaan di dalam bidang pertanian. Peluang pekerjaan dalam sektor pertanian ini melibatkan ramai tenaga mahir, khasnya yang terlatih dalam aspek penyelidikan dan pembangunan. Sebenarnya ada juga pekerjaan yang terlibat dalam bidang pertanian ini merupakan tenaga mahir. Tenaga mahir ni maksudnya orang-orang yang mempunyai skill dan pengalaman dalam bidang pertanian. Terdapat 3 kumpulan pekerjaan utama dalam bidang pertanian, iaitu yang pertamanya adalah dalam bidang pengeluaran, dalam bidang perkhidmatan dan juga dalam bidang pembuatan. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan 3 kumpulan pekerjaan ini? Pengeluaran, perkhidmatan dan pembuatan. Sebentar lagi cikgu akan terangkan kepada kamu. Kerana 3 kumpulan inilah yang benar-benar terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan dalam bidang pertanian. Okey, cuba kamu tengok jadual 1.2 kumpulan pekerjaan utama dalam bidang pertanian. Di sini, cikgu akan terangkan satu persatu kepada kamu.
Jadual di bawah ini menunjukkan kumpulan pekerjaan utama dalam bidang pertanian. Kumpulan yang pertama adalah kumpulan pengeluaran, perkhidmatan dan juga kumpulan perbuatan. Peranan dan tugasnya juga ada di dalam jadual ini dan contoh pekerjaannya ada di dalam jadual ini. Setiap mereka ini memainkan peranan yang penting di dalam bidang pertanian. Kerana salah satu daripada mereka memberikan kita peluang pekerjaan kepada semua orang. Baik, kita lihat yang pertama, kumpulan pengeluaran. Kumpulan pengeluaran. Kumpulan pengeluaran ini peranan dan tugasnya adalah terlibat dalam pengeluaran hasil pertanian, menghasilkan bahan makanan atau bahan mentah. Ini bermaksud ia merupakan kumpulan peringkat pertama dalam rantaian sistem makanan kita. Sistem pertanian kita ini adalah peringkat yang pertama. Ia terlibat dalam pengeluaran hasil pertanian dan menghasilkan bahan makanan atau bahan mentah yang belum diproses. Contohnya adalah pengusaha tanaman dan juga penternak haiwan, pekebun sayur dan juga penternak haiwan. Kalau contohnya ini adalah Ang Kian Hong. Ang Kian Hong dia tanam sayur bayam. Jadi Ang Kian Hong ini adalah seorang pengusaha tanaman bayam. Dia terlibat dalam kumpulan pengeluaran. Kita ambil contoh yang kedua pula. Ini adalah Satis. Satis ini dia menternak lembu. Lembu-lembu ini merupakan haiwan yang belum diproses lagi. Jadi, Satis seorang penternak haiwan yang terlibat dalam kumpulan pengeluaran. Ia tidak memproses. Sayur bayam ni, Ang Kian Hong tak proses. Dia jual secara mentah. Sementara Satis dia menjual lembu ini secara mentah. Baik, kita lihat pula kumpulan yang kedua. Kumpulan perkhidmatan. Kumpulan perkhidmatan ini, peranan dan tugasnya adalah memberi perkhidmatan kepada pengeluar supaya dapat mengeluarkan hasil yang maksimum. Untuk kumpulan pekerjaan ini adalah kumpulan profesional dan mempunyai kemahiran tertentu. Mereka akan mengajar kepada petani ataupun individu-individu tertentu berkaitan dengan aspek-aspek tanaman. Sebagai contoh, pekerjaan dalam bidang kumpulan perkhidmatan ini adalah pegawai pertanian. Ini pegawai pertanian. Pegawai pertanian ni dia akan memberi tunjuk ajar kepada petani bagaimanakah cara untuk menanam ataupun menambahkan lagi hasil tanaman mereka. Kemudian pegawai penyelidik yang ini, dia akan mengkaji bagaimana untuk mendapatkan variety tanaman yang berkualiti tinggi. Sebagai contoh, kalau cili kita mudah mendapat penyakit, dia akan mengkaji bagaimana cara untuk mendapatkan cili yang sangat tahan kepada penyakit. Yang ketiganya adalah ahli veterina. Yang ini ialah ahli veterina. Ahli veterina ni dia lebih kurang macam doktor haiwan. Kalau ada lembu sakit, ayam sakit, kambing sakit, dia akan melakukan ataupun memberikan ubat untuk memberikan kesihatan yang baik kepada haiwan ternakan kita. Yang keempatnya adalah guru. Sebagai contohnya, Cikgu Syafiq. Dia mengajar dalam bidang pertanian kepada kamu semua. Dan yang keempat sekali adalah arkitek lanskap. Ini arkitek lanskap. Okey, mari kita lihat kumpulan pekerjaan dalam bidang pertanian, iaitu kumpulan perkhidmatan. Kumpulan perkhidmatan ini dia tidak terlibat secara langsung dalam bidang pertanian sebenarnya, tetapi dia membantu dalam proses penghasilan produk akhir bahan pertanian. Kumpulan pembuatan ini ada peranan dan tugasnya adalah memproses hasil pertanian dengan menukarkan hasil pertanian kepada barang lain yang berguna. Contoh pekerjaannya adalah pengilang padi. Petani dia tanam padi.
ditanam padi, kemudian dia akan hantar kepada kilang untuk diproses menjadi beras. Ada orang tanam kelapa sawit, kemudian dia akan hantar ke kilang dan kilang akan memproses kelapa sawit berkenaan menjadi minyak. Jadi orang yang terlibat dalam proses menghasilkan beras dan menghasilkan minyak itu adalah pekerja kilang padi, pekerja kilang memproses getah ataupun pekerja kilang memproses minyak sawit. Jadi mereka ini walaupun terlibat secara akhir ataupun pada peringkat akhir penghasilan sesuatu barang, tetapi mereka juga sangat berperanan penting dalam perjalanan suatu proses hasil pertanian. Jadi, cikgu harap kamu dapat mengetahui apakah yang ada dalam bidang pertanian. Apa jenis-jenis pekerjaan yang boleh kita ceburi dalam bidang pertanian. Baik, sekian, terima kasih. Pastikan kamu menulis nota dan menampalkan kerata yang perlu dipotong ke dalam buku nota. Cikgu ada menyediakan latihan secara atas talian untuk kamu jawab dan selesaikan selepas sesi pengajaran ini. Nanti kamu klik pada link yang cikgu sediakan pada grup WhatsApp kelas untuk menjawab soalan. Cikgu doakan kamu maju jaya dan dapat menyelesaikan tugasan-tugasan yang telah cikgu berikan. Cikgu mendoakan kamu supaya sihat sejahtera dan bebas daripada serangan penyakit-penyakit yang berbahaya. Jumpa lagi pada sesi pengajaran akan datang. Bye.